Satu kelebihan untuk RSG, namun tak mampu untuk selesa kerana ini adalah pusingan best of 5. SMG membawa 1-1 ke dalam permainan. Adakah ini mampu menjadi satu titik perubahan? Jikalau harus berlumur darah, jikalau perlu berpatah tulang demi impian untuk dikerah. Bergadai nyawa pahlawan berjuang. Kita akan sama-sama saksikan pusingan yang kedua di antara pasukan RSG menentang SMG. Adakah akan ada perubahan yang lebih besar dilakukan oleh SMG ataupun RSG akan meluaskan lagi kelebihan mereka? Win rate 100% masih lagi dimiliki oleh Sasa apabila menekan 1-1 dan terutamanya mungkin disebabkan game pertama sering kali dicari oleh Vipo yang menggunakan Tesla. Kali ini menggunakan marksman yang sedikit sukar nak ditangkap dengan begitu mudah dan mungkin ini akan membantu beliau mengeluarkan damage dengan lebih efektif lagi. Ya, dia boleh elak daripada Repo. Tapi macam mana dia nak berhadapan dengan Bruno? Yeah. Macam mana dia nak berhadapan dengan Farhamis dan juga Novara yang sememangnya akan memberikan counter yang sangat-sangat baik kepada Sasa. Jadi mungkin setup daripada Miko yang kita mengharapkan supaya pasukan SMG boleh counter engage semula. Dan mungkin untuk pasukan RSG, Repo ada sedikit masalah ketika mula untuk mendapatkan hero dekat bahagian backline nanti. Bukan itu saja, saya nak cakap juga yang kedudukan di antara frontliner untuk pasukan RSG dengan backline mereka agak besar. Dan Wan sekarang punya jarak untuk sambung crossbow of tank itu tak besar. Jadi kalaulah betul dia boleh bantai Repo sekalipun, crossbow of tank itu tak akan sampai ke bahagian backline nanti. Ya, itu yang akan menjadi masalah disebabkan ada dua zon pergaduhan yang berbeza menyebabkan crossbow tank mungkin akan dibazirkan dengan begitu mudah. Tapi kalau kita melihat daripada segi line up, RSG Malaysia mempunyai kelebihan yang cukup besar. Ya, adanya Last Insanity, crossbow tank, adanya Bloody Hunt, tetapi mudah untuk dihalang dengan Nether's Realm dekat sini. Nyawa yang kedua. Jadi kita kena melihat bagaimanakah perancangan strategi pasukan SMG untuk melakukan serangan mereka dengan lebih efektif. Ya, sebab pasal efektif di mana pengambilan turtle akan menjadi kuasa utama untuk kedua-dua jungler utility ni. Jungler utility yang diletakkan oleh Demon Cat dan juga Saksa. Hero yang sama, adakah jalan cerita yang sama? Kalau tadi 3 turtle untuk SMG, kali ini Smooth terhilangan piraga armornya. Flicker juga sudah dibazirkan. Tapi lihat bagaimana Stormy masuk dengan penggunaan penalty zone. Saksa berjaya untuk dapatkan turtle. Pertempuran belum berakhir. Cubaan untuk mendapatkan Storm tetapi tidak berjaya. Satu asal Iliko ke belakang mencari sesuatu yang tak akan dijumpai. Dan sekarang ini Izanami mendapatkan first blood dengan pergerakan yang cukup berani ke bahagian hadapan. Izanami terpaksa untuk menggadaikan nyawanya juga di dalam percubaan untuk mendapatkan kill sebentar tadi. Satu berbalas satu, tetapi kita juga kena lihat di bahagian bawah Sasa berjaya untuk mendapatkan sikit sebanyak gold plating dengan adanya bantuan Miko memberikan perlindungan. Walaupun sepatutnya dalam situasi ini pasukan SMG yang mempunyai kelebihan yang cukup besar tetapi perbezaan ekonomi yang tidak begitu jauh. RSG Malaysia berjaya untuk mengurangkan jarak di antara kedua-dua pasukan. Ya, menggunakan jarak tapi sekarang ni hook digunakan oleh Miko tapi terlepas sakitnya gerakan tu. Sakit. Itu baru early game. Belum lagi siap beberapa itemization seperti Divine Glaive dan juga gunakan belum tu. Ya betul. Kalau siap tu mungkin lebih menjerit damage yang dikena tadah sebenarnya. Tapi untuk tim SMG sekarang ni kita boleh nampak yang pasukan RSGMY game pertama tadi gerakan farming Baxia diganggu betul. Tapi kali ini nampak macam mereka dah selesa dah. Ya, sebab kalau kita melihat game pertama sebentar tadi, mereka nak melakukan invasi jungle juga seringkali dihalang oleh pasukan SMG. Sekarang ini Sasa yang mula pergi kepada bahagian hadapan. Cubaan untuk melakukan sesuatu tarikan yang baik daripada Miko, tapi lihatlah bagaimana Faramis Izanami memberikan Netherrealm yang cukup baik tetapi tidak cukup untuk menyelamatkan Demon Cat dari ditumbangkan. Sasa pula dicari, nyawanya dikurangkan dengan cukup pantas. Tarikan daripada Miko sekali lagi, Izanami akan dikorbankan. Berjaya untuk mendapatkan bukan setakat 1 tapi 2 kill untuk pasukan SMG. Stormy, dia pakai Turtle Poisons Untuk menyelamatkan diri sedikit, kemungkinan besar sebenarnya berjaya untuk membantu. Sasa lawan Sasa mati. Lolials masih lagi berjaya untuk bertahan malam Miko sekarang ini yang mungkin bakal dikorbankan. Tak ada mana. Tak ada pula mana kalau tidak Astral Recall boleh saja untuk dapatkan kill ke atas pemain tersebut. Tapi Lolis tak nak balik lagi tu. Nyawa dia dah memang Sleepy di big bawah kan tadi. Tak apa. Dia ada passive item Asclaw tu sebenarnya untuk mendapatkan sedikit sebanyak nyawa semula. Repo masuk dengan penalty zone. Mudah untuk menumbangkan Saksa saya kira. Tapi bagaimana Saksa masih lagi berjaya untuk bertahan menjadi sebuah persoalan yang besar. Turtle juga berjaya untuk dimiliki. Demon Kite nyawanya cukup rendah. Repo dibakar sedikit demi sedikit dan berjaya untuk dihakis.
terus sahaja ditumbangkan. Izanami nyawanya juga sekarang ini diberikan tumpuan oleh Stormy yang mana terpaksa untuk memberikan satu arahan bahawa RSG terpaksa untuk pulang. Dan Turtle tadi masa kita dapat oleh mereka walaupun mereka menang nombor. Ya, menang dari segi jumlah tidak bermaksud mereka menang daripada segi damage kita tadi. Pasukan SMG yang punya kelebihan tapi kali ini Lolials menjadi target sekali lagi. Lolials digigit sekarang ini dengan penggunaan bomb. tak sempat. Tihan yang berjaya untuk mendapatkan pemain tersebut. Miko nyawa terakhir dan Demon Cat akan mendapatkan kill tersebut. Satu nyawa God Laner dibalas dengan Romo, boleh saya katakan satu keuntungan untuk pasukan SMG. Oh, Stormy! Ganas betul permainan dari pemain ini berjaya untuk dapatkan Roma milik pasukan RSG Moy, iaitu Novaria. Jauh sebenarnya nak cari tapi dia berjaya untuk dapatkan. Kali ini pasukan SMG yang bermain dengan jauh lebih agresif. Bukannya pasukan RSG Malaysia tidak mencuba untuk mendapatkan kelebihan snowball pada fasa league game ini. Tetapi pasukan SMG dengan kelebihan damage maker, kehadiran Stormy, kehadiran Smooth di bahagian EXP laner juga menyebabkan kekuatan RSG Malaysia telah pun dikekang dengan lebih awal lagi. Wipo nampaknya mempunyai sedikit masalah untuk mengikuti di mana-mana team fight. Ya, kali ini saya boleh katakan sekali daripada tim SMG juga masih lagi ada terletak kepada Sasa. Cumanya bagaimana dia nak keluarkan damage, macam mana dia nak aktifkan dia punya crossbow of tank dengan lebih berkesan supaya mendapatkan kill demi kill. Sebab kita tahu bagaimana dengan adanya Izanami agak sikit sukar kepada pemain ini untuk mendapatkan kill secara berterusan. Jadi untuk pasukan SMG, skill mereka kuat dekat bahagian late game tapi perlukan cara setup yang mempunyai high level condition. Ya, tetapi masalahnya siapa yang ingin ditangkap oleh pasukan RSG Malaysia buat ketika ini. Disebabkan untuk pasukan SMG mudah juga untuk memberikan serangan balas dengan adanya Bloody Hand. Dan kita jangan lupa Miko dengan Iron Hook daripada beliau. Pada bila masa sahaja boleh mencipta satu momen yang penting. Tapi sekarang ni Asariko telah pun dibuka. Ya, Miko berada dalam satu kedudukan yang cukup berbahaya, berjaya untuk mendapatkan kill ke atas pemain tersebut. RSG MY marah lagi ke hadapan. Nampaknya Saksa pula dijadikan sasaran. Dibalas kembali Netherrealm tersebut untuk memberikan keselamatan. Satu hentakan daripada Zeraf berjaya untuk dielak. Malah Saksa akan dikorbankan. Penggunaan penalti zone dikombokan dengan Flicker. Ripo walaupun nyawa daripada Saksa cukup rendah, hampir pasti untuk didapatkan. Tetapi pemain ini ingin memastikan segala-galanya didapatkan oleh pasukan RSG MY seperti yang mereka inginkan. Ini yang ketujuh, dua bendera telah pun berjaya dijatuhkan oleh pasukan SMG. Sekarang ini mereka ingin mendapatkan turtle yang terakhir tapi nampaknya akan diberikan kepada pasukan RSG Malaysia dengan begitu mudah. Dan ini juga menyebabkan kenapa perbezaan ekonomi pasukan SMG 1,600 gol kepada bahagian harapan. Adakah pasukan SMG akan terus melakukan invasi jungle dengan lebih agresif lagi? Tapi lihatlah bagaimana poking damage yang dikeluarkan. Untuk Sasa agak berbahaya sebenarnya kalau dia kena satu tembakan daripada Astral Recall. Jadi dia perlu pilih keadaan di mana dia perlu pulang terlebih dahulu ataupun perlu reject. Berjaya untuk dapat satu dengan penggunaan Iron Hook tapi dibalas kembali dengan pelanggaran paksa Chillinity pada Demon Cup. Berjaya untuk dapatkan Miko. Satu tertumbang, Storm dapatkan kill. Tapi Astral Eco tersebut cukup untuk menghalang pemain-pemain SMG daripada terus melakukan serangan. Sasa masih lagi memerlukan item buat ketika ini. Belum lagi mampu untuk melakukan burst damage yang cukup tinggi kepada Fan dan pasukan SMG Malaysia. Sekarang ini Stormy ditarik, berjaya untuk ditumbangkan. Zero Stampede tersebut akan terus menarik pemain ini kembali untuk dihukum. Pergerakan yang terlalu ganas. Kadang-kala tak perlu untuk dilakukan oleh Mitch daripada pasukan SMG ini. Bagaimana untuk survive kalau dah kena 3 pemain yang cuba untuk mencari beliau, tapi sekarang ini Sasa cuba untuk farm di tempat yang agak berbahaya bagi pendapat saya. Ya, walaupun dia sukar untuk ditangkap, tapi kalau dikombokan dengan beberapa orang pemain agak sikit berbahaya. Smooth. Oh, pula Insanity dibalas dengan Netherrealm. Masih lagi tenang. Izanami cuba untuk lari. Flicker juga dipakai, tapi adanya pelatihan. Dibalas kembali dengan satu pun Ambrose Ruff. Yang terakhir daripada Lolials dengan cukup rendah. Dan sekarang ini masih lagi berjaya untuk melarikan diri. Izanami yang bakal dikorbankan. Tarikan Iron Hook dan berikan Demon Guide. Ditinggalkan bersorangan. Hanya mampu untuk melihat Stower memberikan serba sedikit peluang untuk Demon Guide melarikan diri dan berjaya. Namun dia masuk kembali. Entah mengapa. Satu communication issue yang mungkin berlaku di situ untuk pemain-pemain RSG melakukan disengagement. Miko dengan keadaan Iron Hook 31% menjadi ancaman yang cukup besar kepada pasukan RSG Malaysia. Tetapi kalau ia pun Iron Hook terkena, adakah damage mereka mencukupi untuk melakukan pick off dengan kemas? Itu yang menjadi persoalan. Tapi sekarang ini lot yang pertama akan mulakan oleh pasukan SMG. RSG Malaysia mula melakukan rotasi kepada arah tersebut. Rotasi sudah pun dilakukan.
RSG cuba untuk masuk tapi mereka perlu ingat Astral Eco ini adalah perkara yang penting untuk mereka. Kena. Tumpuan satu penggunaan penalti zone dikombokan dengan Flicker dengan cukup-cukup baik oleh Ripo. Dibalas dengan Netherrealm. Dan sekarang ni pemain-pemain daripada RSG dalam bahaya. Mereka cuba untuk dapatkan satu. Tapi malah mereka akan mengorbankan EXP laner kesayangan mereka juga. Dan dalam waktu yang sama Saksa masuk dengan penggunaan Operation Wrath. Lolios akan berjaya untuk dihantar hingga ke tanah. Miko juga akan ditumbangkan. Diberikan nasib yang sama. Saksa masih lagi bertahan. 3 berbalas dengan 2. 2 match daripada pasukan SMG, daripada pasukan RSG sebenarnya masih lagi cuba untuk melakukan sesuatu. Storm mengharapkan kepada Astral Recall tapi dibakar, dihalau dan terus saja terpaksa pulang membiarkan pemain-pemain SMG untuk mendapatkan lot ini dengan lebih mudah lagi. Ya, gerakan yang mudah untuk mereka sebenarnya membacanya. Ripo, gerakan yang baik, cuba untuk dapatkan Sasa. Dan kita dah bincangkan sebenarnya tadi agak sukar untuk menangkap Sasa. Tapi dalam masa yang sama, gerakan daripada pasukan SMG sebentar tadi sangat-sangat kemas. Sasa dan juga Smooth berada dekat bahagian hadapan, menghalang follow up kepada Ripo. Dan mereka seolah membiarkan pasukan RSG MY merasakan apa yang mereka rasa di game pertama. Ya, ianya menjadi masalah yang besar apabila Lolials berjaya untuk dicari, berjaya untuk dijatuhkan dengan begitu pantas. Damage dealer mereka dikorbankan menyebabkan tiada damage yang mampu dikeluarkan. Sekarang ini, pasukan SG Malaysia yang perlu bersiap sedia untuk melakukan pertahanan, manakala untuk pasukan SMG 4 menara di kawasan luar telah pun berada di dalam tangan. Pastinya ingin mendapatkan 2 lagi kutipan menara di kawasan luar. Ini akan membenarkan mereka mendapatkan kemenangan daripada segi kawalan map secara sepenuhnya disebabkan pasukan SG Malaysia satu menara pasukan SMG masih lagi belum dijatuhkan. Ya, kita lihat sekarang ini perarakan lot yang dibiarkan saja oleh RSG. Mereka cuba untuk masuk ke dalam rumah saja, masuk ke dalam kurungan yang sudah pun diletakkan oleh SMG. Di mana lot akan muncul di bahagian bawah sebentar lagi. RSG terpaksa untuk berikan tumpuan kepada bahagian pertahanan terlebih dahulu. Mereka tak cukup daripada sudut bahagian hadapan. Jadi mereka perlu untuk mengharapkan kepada menara ini untuk dijadikan perlindungan. Tapi menara mereka mula untuk diserang di bahagian tengah dan juga di bahagian bawah. Akan tetapi SMG entah mengapa mereka membiarkan saja pertahanan ini dilakukan dengan begitu mudah. Tidak mahu terlalu terburu-buru sebenarnya kerana pasukan mereka daripada tim SMG. Mereka masih lagi berjaya untuk dapat kelebihan yang besar disebabkan gerakan tersebut. Dan kena ingat bagaimana mereka punya turret masih lagi belum ditumbangkan. Itu tahap bagaimana pasukan RZMY langsung tak boleh nak pergi ke bahagian hadapan untuk mengeluarkan damage. Dan kena ingat bagaimana mereka kurang setup. Tadi mereka ada banyak setup daripada Storm yang menggunakan Kaja dan juga Ripo yang menggunakan penalty zone. Jadi kali ini mengharapkan kepada Ripo seorang dan Demon Kite untuk melanggar seorang pemain. Jadi setup mereka tu sedikit terbatas seperti apa yang dekat game yang pertama. Dan kita nampak bagaimana tim SMG targeting kali ini sangat kemas. Lolial akan jadi kunci utama untuk mereka cari dan itu target yang mereka akan tumbangkan. Dan tak dilupakan juga tugasan Miko dengan Iron Hook beliau, Bloody Hand beliau yang membentikan pergerakan sesiapa saja yang cuba melakukan sesuatu di bahagian hadapan. Dan itu yang menjadi masalah kepada pasukan SG Malaysia. Mereka dah lah kurang sedikit dalam cara nak memulakan sesuatu. Tetapi apabila dalam dengan begitu mudah juga menjadi masalah yang lebih besar. Sekarang ini masalah Lost Insanity meletupkan pemain-pemain RSG. Malah dibalas kembali dengan Netherrealm daripada Izanami. Akan tetapi dimainkan masih lagi cuba untuk dicari. Terpaksa untuk merangkak keluar dan berjaya. Sayangnya gerakan yang baik daripada SMG sebentar tadi tidak cukup untuk mendapatkan kill kerana adanya Netherrealm yang menyelamatkan pemain-pemain RSG untuk kekal bertahan sehingga kini. Tak dilupakan juga mereka harus memberikan fokus kepada kawasan lot disebabkan lot yang kedua. Luminous lot ini yang mampu untuk mengetuk dan juga memecahkan salah satu inhibitor turret milik pasukan RSG Malaysia adalah keutamaan yang lebih penting lagi. Manakala dalam situasi ini, Syamilo, adakah pasukan RSG Malaysia patut untuk memberikan saingan sepenuhnya? Kalau kena Astral Eco kepada ramai pemain, ya mereka mampu. Sebab masa sekarang ni kena kepada Sasa, jadi sakit. Ya, ini gerakan yang baik. Kalau pasukan SGMY nak paksa boleh disebabkan Sasa punya nyawa direndahkan seperti tadi walaupun diisi semula. Gerakan tu perlu berwaspada. Storm, satu Astral Recall yang cukup penting tapi Bloody Hunter kena ke arah Demon Kite. Masih lagi ada Netherrealm. Saksa berjaya untuk dapatkan lot. Nose Bomb Tank sudah diaktifkan tapi tak dapatkan sesiapa. Miko dijatuhkan. RSG marah. RSG ke hadapan untuk mendapatkan lebih daripada satu. Tetapi itu tidak akan lagi mampu. Namun Storm dengan penggunaan Astral Eco akan menamatkan pertempuran tersebut. Apabila RSG mula untuk mengundurkan diri. Mula untuk menyedari bahawa mereka perlu untuk berhati-hati kerana serangan bersama-sama dengan lot akan dimulakan oleh SMG.
Walaupun mengobatkan di sini, Miko tetap berjaya menghalang di bengkait daripada mendapatkan kelebihan daripada segi objektif. Dan ini yang menjadi masalah yang besar disebabkan Lord ini yang sangat-sangat diperlukan oleh pasukan SMG untuk melakukan serangan mereka. Untuk menjadi kunci, membuka pintu rumah pasukan RSG Malaysia. Ya, gerakan yang sangat-sangat bijak daripada pasukan SMG hampir sebenarnya untuk dihukum. Dan kita boleh nampak ataupun kita boleh mula nampak sebenarnya power spike yang telah pun hadir daripada pasukan RSG MY. Kalau mereka tak berjaya untuk melambatkan lagi game ni, sememangnya pasukan SMG akan menamatkan game ini dengan sangat-sangat pantas nak dibandingkan dengan apa yang berlaku di game yang pertama. Tak dilupakan Smooth dengan Last Insanity. High ground di bahagian hadapan yang memberikan gangguan daripada pasukan RSG Malaysia untuk bergerak secara bebas di bahagian hadapan. Sekarang ini satu lagi Everton akan dikorbankan. RSG Malaysia memilih untuk melakukan pertahanan di dalam base sahaja. Tim SMG mengalihkan fokus mereka kepada inhibitor turret yang terakhir. Adakah pasukan RSG Malaysia akhirnya akan mencuba di sini? Ya, percubaan untuk mereka masuk ke dalam bahagian base masih lagi mencari ruang dan mereka mengharapkan kepada satu tarikan, tapi lihatlah bagaimana sekarang penalti zone dilepaskan oleh seorang Ripo. Malah pasukan SMG dalam masalah. Crossbow of tank dia balas, tetapi lihatlah bagaimana Lolius yang bakal terus saja disembur, ditumbangkan. Sasa berjaya untuk lari. Ripo masih lagi di mortality, tetapi lihatlah bagaimana pembakaran daripada Smooth yang cukup berbahaya dengan semburan yang cukup mematikan daripada Stormy, mengakibatkan RSG terpaksa untuk berundur, membiarkan menara terakhir mereka meninggalkan base ini sebatang kara di kawasan RSG. Saya rasa sebenarnya Lola bermain dengan sangat baik sampai saya tak faham kenapa lepas tu dia pergi ke depan. Yeah. Itu agak berbahaya sebenarnya. Dia cuba untuk dapatkan kill yang kedua, tapi sayang sekali Team SMG satu semburan yang terakhir daripada Stormy berjaya untuk mendapatkan Lolil yang menyebabkan pasukan RSG nak kiting balik. Tak boleh sebabkan mereka tak ada damage. Mereka perlu mengharapkan kepada marksman mereka sendiri sebenarnya. Ya, dan tak dilupakan Stormy sepertinya dah pun menjangkakan di mana Lolils akan bermain dengan cukup agresif sebegitu rupa. Dan ini menyebabkan respon yang lebih pantas, menyebabkan kenapa Lolils dideda dengan begitu mudah. Dan perkara ini juga perlu dipertimbangkan oleh Lolils kalau tidak ingin menyebabkan damage mereka lenyap apabila di saat sangat-sangat diperlukan. Ya, tepat sekali. Sekarang ini untuk pemain-pemain daripada RSG, kalau kita cerita tentang item, mungkin dua match mereka ini yang berada dalam keadaan kritikal. Ya. Diperlukan adalah Ivan Glaive untuk Storm. Kalau dia boleh dapatkan tembakan mungkin baik, tapi kali ini lihat bagaimana pertempuran berjaya untuk langkah Miko. Penggunaan Netherrealm daripada Stormy untuk menyelamatkan keadaan, tapi dibalas kembali. Pertempuran yang panjang pastinya Saksa cuba untuk memberikan fokus, tapi ini lihatlah bagaimana tarikan daripada Miko berjaya untuk dapatkan Lolil, satu pemain yang cukup penting. Dengan Last Insanity, letupan dua orang pemain RSG Boy akan berjaya untuk diratakan di sini. Saya kira Ripo menjadi mangsa bersama-sama dengan Demon Cut meninggalkan sekali lagi Izan Amin dan juga Storm sahaja. 5 lawan dengan 2. Saya kira mungkin ini pendamannya. Saya kira mungkin ini akan menjadi kemenangan untuk pasukan SMG di pusingan yang kedua. Mata Seria akan berjaya untuk didapatkan oleh mereka. Tarikan saja tidak perlu kerana mereka akan berikan fokus pada base yang mana akan dihantarkan. SMG kembali bangkit di pusingan ini. 15 membalas 12.